Tak pula ala kuliah hari kita nak buat postmortem tuan tentang impact daripada korban yang telah kita buat. Jom kita muhasabah sekejap. Pertama, muhasabah yang kita nak tengok sama-sama sebelum kita ulang kaji ayat 9 dan 10 surah Al-Hasyr yang saya baca awal mukaddimah tadi. Kita ulang kaji dulu. Poin yang pertama adalah kita tengok sekejap dalam diri kita, terutama bagi yang tak mengambil bahagian korban pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salati wa atamut taslim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraj sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala
dengan tiga cara paling mudah untuk syukur. Yang pertama, dengan kita melihat apa yang kita ada sekarang, bukan apa yang kita belum ada atau apa yang kita belum dapat. Sebagai contoh, kita boleh hadir masjid walaupun saf kita jauh. Syukur dulu kerana kita sudah pun boleh datang masjid. Tak perlu kita demand benda yang kita belum dapat atau yang kita belum boleh dapat lagi untuk nak sambungkan balik saf kita sebagaimana biasa. Tapi syukur dulu, sebab kita pernah beberapa bulan tak dapat masuk masjid. Maka syukur itu cara yang pertama dengan melihat dan menyadari apa yang kita ada sekarang, bukan apa yang kita belum ada. Yang kedua, syukur dengan cara kita merasai apa yang kita ada itu mempunyai nilai, mempunyai value. Walaupun kita datang dengan duduk masjid dengan keterbatasan, perlu disanitize, perlu di scan, perlu duduk dengan sejadah sendiri, dengan mask yang mungkin kita rasa kurang selesa, perlu bernafas dalam tu, tapi kita merasai dia tetap ada value, dia tetap ada nilai. Kenapa saya perlu sanitize, kenapa saya perlu cek suhu di luar, kenapa saya perlu bawa sejadah sendiri, kenapa saya perlu memakai mask. Ini adalah value, ini adalah nilai. Bukan kerana saya tidak mahu didenda dengan RM1,000 kerana tidak pakai mask. Itu adalah price, harga yang kita perlu bayar kalau kita tidak menyedari value yang kita ada dengan sejadah yang kita bawa, dengan keterbatasan yang ada, tetapi dia tetap ada nilai. Aku masih boleh beribadat secara berjamaah. Itu adalah value, itu adalah nilai, dan itu adalah syukur. Dan yang ketiga, syukur dengan cara kita mengenali siapa yang memberi nikmat itu. Kita menyadari siapa yang memberi apa yang kita miliki, yang kita perolehi. Maka kalau pada hari ini kita menyadari bahawa kita boleh kembali beribadat ke masjid, maka kita berterima kasih kepada pihak berkuasa kita yang tolong bantu kita. Pihak Jabatan Mufti bantu dari sudut macam mana cara hukum hakam macam mana. Sebab kita duduk lama belajar fiqh selama ni, saf ni kena rapat, kalau tak rapat bagaimana. Alhamdulillah, maka kita berterima kasih pada pihak-pihak yang berwajib, yang diberikan ketokohan, autoriti, keilmuan untuk membincangkan perkara itu, dan mereka tolong atur, tolong organize, tolong setting up untuk kita SOP dan seumpamanya. Kita berterima kasih pada mereka. Apatah lagi apabila kita menyadari nikmat atau apa yang kita miliki, kita boleh hadir ke masjid hari ini. Jabatan Agama Islam ke, siapa yang badan autoriti yang membenarkan kita, dan semua itu dalam ruang lingkup, semuanya datang daripada Allah yang menguasai, yang memberi segala-galanya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita menyadari siapa yang memberi apa yang kita miliki, yang kita perolehi, sama ada melalui manusia ataupun skala yang lebih besar, semuanya datang daripada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu cara kita menjadi orang yang bersyukur melalui 3 cara. Kita menyadari apa yang kita ada sekarang, bukan apa yang kita belum ada. Kita merasai apa yang kita miliki, yang kita ada itu ada nilai, ada value. Dan yang ketiga, kita memberikan penghargaan, terima kasih. Kita mengenali siapakah yang memberi segala-gala yang kita miliki hari ini, dan kita berterima kasih. Dan cara kita berterima kasih, buktinya adalah dengan kita tidak buat apa yang tidak disukai oleh sesiapa yang memberi kepada kita. Manusia yang memberi kepada kita, maka kita melanggar apa perkara yang dia tak suka kita buat dekat dia, tiba-tiba kita buat, kita balas benda yang tak elok. Maka itulah satu benda yang pelik. Kita tidak berterima kasih dengan manusia, dengan benda baik yang dia buat kepada kita, kita balas jahat. Semestinya bila kita berterima kasih dengan manusia, kita akan melakukan kebaikan sebagai balasan kepada dia. Apatah lagi terhadap Allah yang memberi nikmat kepada kita yang tidak terhitunglah tusuha, maka lagilah kita akan sentiasa balas dengan kebaikan dalam keadaan kita juga menjauhi segala kejahatan, perkara yang tidak disukai oleh sang pemberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari ini saya nak buat postmortem tentang ibadat korban yang telah pun kita laksanakan beberapa hari. Bukan postmortem dari sudut teknikal, sembelih tu betul tak betul, bukan itu. Kerana perbincangan fiqh kita masih lagi dalam bab solat, bab korban jauh lagi tuan-tuan.
Kalau dalam fiqh manhaji yang kita bincang sama-sama tu, bab solat masih lagi baru pertengahan kitab fiqh manhaji. Ni korban, jauh lagi. Jauh. Tantah saya pun tak tahulah, mungkin 50 tahun lagi kau baru jumpa. Kalau beginilah gayanya, sebulan sekali kuliah kita. Tak apalah, ala kuliahannya kita nak buat postmortem tuan-tuan tentang impact daripada korban yang telah kita buat. Jom kita muhasabah sekejap. Pertama, muhasabah yang kita nak tengok sama-sama sebelum kita ulang kaji ayat 9 dan 10 surah Al-Hasyr yang saya baca awal mukaddimah tadi. Kita ulang kaji dulu. Poin yang pertama adalah kita tengok sekejap dalam diri kita, terutama bagi yang tak mengambil bahagian korban pada tahun ni. Tuan-tuan, kita bukan nak bincang malam ni nak tengok siapa yang lebih baik pada orang lain ya. Bukan kita nak tengok aku lebih baik daripada awak tak ambil, tak. Kita nak tengok diri kita sendiri. Malah kita pun tak tahu siapa yang ambil bahagian. Kita pun tak tahu, kita rasa kita yang paling besar, saya ambil seekor lembu, punya ada orang ambil 5 ekor unta, kita pun tak tahu. So kita tak ada siapa yang kita nak compare pada malam ni. Cuma kita muhasabah pada diri sendiri. First muhasabah kita adalah bagi yang tak ambil bahagian korban. Kita kena rasa betapa lemahnya aku pada tahun ini. Nikmat Allah beri kepada aku banyak, aku boleh berkira dengan alasan tak apalah tahun lepas dah buat. Pertama, kita kena rasa itu adalah satu kesalahan, walaupun korban adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tetapi kita bincang detail sikit apa maksud sunat muakkad dalam ibadat korban. Buka dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i. Sunat muakkad itu bagi orang yang mempunyai lebihan harta pada hari raya korban. Bukan lebihan harta untuk disimpan hingga hujung tahun supaya nak buat reserve anak nak sekolah tahun depan atau nak pergi bercuti hujung tahun. Lebihan harta pada hari raya korban, jom kita muhasabah sekejap. Kita raya korban baru ni, expenses kita untuk kita bayar bil, utilities kita dengan apa, mungkin pakaian. Saya pun tak rasa ramai orang nak shopping pakaian baru sangat raya korban baru ni. Apa expenses kita untuk kita nak buat makan untuk rumah kita, family kita, anak, isteri kita, nafkah bererti makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini kalau kita settle 3 benda, makanan, pakaian, tempat tinggal pada hari raya korban, dan kita ada lebihan harta pada hari raya korban itu, kita dituntut, digalakkan untuk buat korban. Bukan lebihan harta hingga hujung tahun, apatah lagi reserve untuk 10 tahun. Bererti tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena rasa walaupun ini sunat, tapi kita kena rasa Allah, dia sunat ini bukannya tak buat tak apa, tak buat rugi. Itu yang kita nak kena rasa. Kita kena rasa ini satu kesalahan. Saya lagi minta maaf tuan-tuan dan puan, bukan kita nak mencari salah. Sebab kita bukan nak buat comparison, perbandingan pada malam ni. Cuma kita muhasabah pada diri sendiri. Allah, berkira sangatnya aku nak keluarkan satu bahagian RM600, RM700. Kalau tak ada bajet sekalipun, kita ada banyak NGO, pertubuhan-pertubuhan yang menganjurkan korban luar negara yang lebih murah, sebahagian, separuh daripada harga kita dalam negara, lebih kurang RM300 sahaja. Tuan-tuan, RM300 tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni orang makan dekat kedai makan, satu family boleh habis RM300. Hujung minggu, seorang ayah yang kerja kerajaan, yang gaji RM2-3,000, tak lebih, tak sampai RM5,000 lah kita kata, hujung minggu mesti akan at least keluar seminggu sekali dengan wife, dengan anak 3-4 orang, sekali makan dekat meja macam mana. Lepas tu anak tu nak main amusement, benda-benda yang mesin-mesin permainan tu dia nak main, sekali main dah berapa habis. Tuan-tuan, buta-buta sekali pergi, tak pergi luar negara, shopping mall, Aeon Mall, Shah Alam tu cukup lah. Ni sekali makan dengan parking, dengan minyak, dengan apa semua tu, seminggu kalau sekali kita keluar dalam tempoh 3-4 jam tu, at least dah habis RM150. Tu tak termasuk dengan shopping, dengan lifestyle yang ada hari ni, dengan subscribe TV satellite yang kita guna, Netflix lagi, dengan data internet yang kita ada, kereta boleh basuh sendiri tapi tak apa nak hantar car wash. Itu pun boleh muhasabah masing-masing berapa kali kita hantar car wash, yang kadang-kadang sekali basuh tu petang dah kotor balik sebab musim hujan. Kita habis duit untuk
kehidupan peribadi kita sanggup, tapi ini adalah untuk Allah, maka kita berkira-kira. Itu muhasabah yang pertama. Kita nak kena rasa, kalau boleh korban setiap tahun, saya mesti buat setiap tahun. Dan menjadi orang yang nak berjaya, dia jangan tengok orang yang lemah daripada dia. Dia kena tengok orang yang lebih daripada dia. Alah ustaz, saya tak buat tahun ni, tapi at least saya dah buat dah tahun lepas. Ada orang tak pernah buat langsung. Kita tak nak bincang orang yang tak buat. Kita bincang tengok orang yang buat. Itu muhasabah yang pertama. Muhasabah yang kedua, bagi yang buat pula korban, kita jangan berada pada comfort zone, zone selesa. Setiap tahun satu bahagian, setiap tahun satu bahagian, setiap tahun satu bahagian. Apa kata kalau kita upgrade, tambah pula kita dah jadi ahli ilmu, kita dah duduk dalam kuliah bertahun-tahun, tuan-tuan puan sekalian, kita muhasabah postmortem kita yang kedua, bagi yang ambil bahagian korban, cuba kita nilai balik, kita ambil bahagian korban selama ni satu bahagian, dia mungkin price-nya sama 700, dulu 600, 600 setengah, sekarang 700 kalau di Lembah Kelang. Ya, dari sudut price mungkin sama, tapi yang kita nak tengok adalah dari sudut kualiti. Saya ambil satu bahagian, sedangkan dalam ibadat korban, kalau kita buka dalam kitab Sabil Muhtadin, dia ada level of quality korban. Yang pertama, 1 ekor unta untuk 1 nama. Level nombor 2, seekor lembu atau kerbau atau seladang atau spesies itu, kerbau, seladang, selembu, jenis-jenis tu, 1 nama seekor lembu atau kerbau tu. 1 nama, tak kira lembu sado ke lembu kampung ke, dia level nombor 2. Walaupun lembu tu harga 30,000 sekalipun, dia level nombor 2. Dia tak naik unta, dia tak. Lembu 1 ekor untuk 1 nama. Kualiti nombor 3, rankingnya adalah 1 nama untuk seekor biri-biri, sheep, 1 nama. Kualiti level nombor 4 adalah kambing kampung, goat, kambing kacang tu. Level nombor 5, seekor unta untuk 7 nama atau 7 bahagian. Level nombor 5. Dan level yang terakhir, seekor lembu untuk 7 nama atau 7 bahagian. So bagi kita yang ambil korban, yang kita rasa alhamdulillah aku setiap tahun boleh buat, tapi tuan-tuan, kita setiap tahun kalau ambil satu bahagian lembu, begitu kita berada pada ranking paling last. Berarti muhasabah postmortem kita dalam bab korban, aku perlu upgrade. At least ambil nombor 3, seekor biri-biri yang kita rasa, seekor biri-biri atau kambing ini yang kita nampak akikah ustaz. Tak, akikah is akikah. Tapi untuk korban pun boleh untuk seekor kambing, biri-biri. Kalau kita ambil satu bahagian RM700 bagi satu bahagian lembu, biri-biri kalau di kampung kita boleh dapat harga RM700, RM800. Kadang-kadang kita perlu tambah sikit. Kalau di Lembah Kelang ni pun, kalau kita deal direct dengan kandang tu boleh dapat RM800-900 biri-biri. Tak payah biri-biri yang import tu lah, yang biri-biri tempatan ni. Kalau import Australia mungkin RM1,000-1,200 macam tu, yang tinggi-tinggi tu. Maknanya daripada satu bahagian lembu yang kita dapat ranking nombor 6, kita tambah 100-200 dapat ranking nombor 3 atau nombor 4 mungkin. Ini postmortem nombor 2 bagi orang yang biasa buat korban setiap tahun. Dia tak miss, dia ambil lembu satu bahagian, apa kata, dia upgrade untuk next year punya pendaftaran. Atau ada cara lain yang dia boleh upgrade, iaitu pada warna binatang. Kan, lagi cerah warnanya lebih baik. Maka sebab itu penting. Sebab itu, ialah nak buat macam mana ustaz, saya bayar je duit ke pihak pengurusan yang beli. Sebab tu beruntung kalau orang yang boleh deal sendiri. Dia kenal penternak, dia kenal peladang, dia deal sendiri seekor lembu tu untuk satu family dia, dan dipilih warna yang terbaik, saiz yang terbaik, dan dia deal harga dan seumpamanya. Itu lebih baik kalau dia boleh buat macam itulah. Biasanya yang macam ni orang buat di kampung-kampung lah. Di kawasan bandar ni mungkin susah sikit. Okey. Tapi poinnya adalah ini muhasabah atau postmortem bagi orang yang biasa buat korban. Jangan berada pada zon selesa, kita kena upgrade.
Memang Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata korban itu sunat muakkad sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Alhamdulillah Ustaz, saya dah sekali seumur hidup. Okey, bagi tuan-tuan yang dah berkali-kali seumur hidup, tuan-tuan kena set, kena pecahkan psikologi tuan-tuan. Bukan nak buat setiap tahun kena buat, tak. Tuan-tuan yang dah biasa buat setiap tahun pula, postmortemnya adalah kita nak set. Memang Nabi kata sekali seumur hidup, tapi aku nak kalau boleh sekali seumur hidup, korban yang ranking nombor 1 tu nak kita nak set. Aku nak kalau boleh, tak kira mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tapi kena plan kalau boleh sekali seumur hidup, saya nak satu nama untuk seekor unta. Kena set, dan itu tidak mustahil tuan-tuan. Macam mana teknikal caranya, kena mana pandai lah. Mungkin kat Malaysia mahal lah, malah tak banyak orang supply unta. Buat Mekah, sudah. Buat Mekah. Jadi banyak unta Mekah murah-murah, banyak 3 ke 4 ribu tu boleh dapat dah seekor unta. Kalau seekor lembu sini 4 ribu, 4 ribu setengah kan. Tapi ni tu ranking nombor 2. Ni ranking nombor 1 tuan-tuan, dapat unta. Jadi boleh plan. Yang penting saya sangat yakin datang pada malam ni semuanya ada banyak lebihan harta, dan saya pun sangat yakin tuan-tuan tak pernah gagal untuk berkorban setiap tahun, dan tuan-tuan tak pernah jatuh miskin dengan sebab korban. Maka oleh yang demikian, kita postmortem yang kedua bagi yang biasa buat korban, dia kena upgrade dan tidak merasa selesa setiap tahun ambil satu bahagian, tapi dia upgrade untuk naik ranking, dan dia kena set dalam minda dia kalau boleh dia nak semua hidup sebelum dia mati. Adalah pernah sekali dia dapat untuk sembelih seekor unta bagi satu nama bagi diri dia. Muslimin muslimat rahmati Allah, itu postmortem nombor 2 bagi yang biasa buat korban. Postmortem nombor 3 adalah hasil daripada korban, impact, kesan daripada korban. Yang ni dia general, ini dua-dua, yang ambil pun ya, yang tak ambil korban pun je. Ini dua-dua terlibat dengan postmortem yang ketiga, dan ini yang saya nak kaitkan dengan ayat 9 dan juga ayat 10 surah Al-Hasyr. Postmortem nombor 3 adalah apa hasil bila kita buat korban tahun ni. Bagi yang tak ambil bahagian korban, adakah dia komplain yang tahun ni dah makin kurang orang buat korban? Sebab ramai duk promote korban luar negara je semua, jadi kita yang duduk dalam negara ni dah kurang dah korban. Ini kena muhasabah. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Sebab benda tu saya nampak status tu lalu di media sosial. Tahun ni rasa kurang lah korban PKP. Alasan macam PKP, betul ramai orang promote korban luar negara. Sedangkan orang tu semua jauh-jauh, kita dalam negara, cari rezeki dalam negara, tapi nak korban jauh-jauh. Sedangkan kita ada jiran-jiran. Semua yang keluar status ni, soalannya adalah yang keluar status tu ambil bahagian korban ke tak? Kalau dah lah tak ambil dan menyalahkan pula orang lain yang ambil korban luar negara, maka double-double lah kesalahan dia. Dah lah dia tak buat korban, dia menyalahkan pula orang lain buat korban luar negara. Dan akhirnya dia tak dapat daging korban tahun ni. Itu pelik tuan-tuan. Okey, so kita jangan jadi orang yang meminta-minta bagi yang tak ambil bahagian korban. Kesan daripada korban ni adalah jangan jadi orang yang memikir hak apa yang dia dapat, jangan jadi macam tu. Bagi yang ambil korban pula, yang ambil bahagian korban, kesan daripada korban, cuba kita tengok sekejap. Adakah banyak daging-daging yang elok-elok kita makan? Itu pula soalan ni. Mentang-mentang kita ambil bahagian korban, atau mentang-mentang kita lapar sendiri mungkin. Sebab tu pengagihan, dan waktu kita melapah tu ada tak daging-daging yang tertentu yang mungkin high quality yang kita reserve untuk kita atau family member kita, yang mungkin ialah saya seekor lembu, Ustaz, saya ambil sampai 4 bahagian. Takkan saya tak boleh ambil kot bahagian rimau menangis, bahagian petang pinang, apa semua tu. Daging-daging pejal ni takkan orang lain tak pasal-pasal pula dapat daging yang pejal saja, pula yang nak dapat daging urat, daging lembik-lembik tu. Jadi kita tanya sekejap, yang ambil bahagian korban ni sejauh mana dia demand hak dia pula berbanding peranan dia. Tanya sekejap.
Sebab kita memikir pasal hasil, kesan, impact daripada korban adalah fikir peranan, bukan fikir hak. Fikir apa yang kita boleh beri pada orang, bukan apa yang kita boleh ambil. Dan kita kembalilah kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu sebenarnya tak galakkan makan organ dalam ni, apatah lagi yang berunsur darah. Kita bincang dalam bab najis dulu, tuan-tuan masih ingat berapa tahun dulu kita bincang dalam bab najis. Damu masfuha, darah yang mengalir itu haram hukumnya. Tapi ada darah yang diharuskan, yang dibenarkan. Maka kata Nabi SAW, al-kibdu wattihal, kata Nabi, iaitu hati dan limpa. Benda tu unsur darah, dan Nabi tak galakkan sangat makan. Tetapi time korban, Nabi sengaja makan yang benda tu. Sebab apa? Mesti ada sebab. Malah sunnah bagi orang yang mengambil bahagian korban untuk dia makan portion hati dalam seekor binatang yang dia korban tu, tang hati tu dia makan, bedah tu, liver tu dia makan. Walaupun tak elok makan sangat, tapi Nabi nak tunjuk Nabi makan yang tak elok, yang elok beri pada orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan compare ada hadis Nabi makan kaki tu, Ustaz. Itu cerita lain, itu bukan time korban. Yang Nabi makan kaki kambing, lepas tu minta lagi, lepas tu minta lagi, lepas tu minta lagi, sampai tuan rumah bertanya, Rasulullah, kambing ni ada berapa kaki? Dah tu Nabi makan yang elok-elok je tu. Itu cerita lain kan. Cuma bila bab korban, Nabi ajar kita, terutama bagi yang dah biasa ambil bahagian korban, cuba cek sekejap, adakah saya masih memikirkan apa yang saya dan family saja boleh dapat. Tu yang kita nak kena tanya sekejap kan. Supaya kesan daripada korban adalah kita boleh belajar, adalah kita happy untuk serve, kita happy untuk beri, untuk melayan orang, untuk berkhidmat untuk orang. Itu kesan daripada korban. Lagi banyak kita bagi dekat orang daging tu, lagi sikit kita ambil, kita simpan, lagi bagus. Cuba kita cek sekejap. Kalau kita ambil tahun ni banyak, yalah maklumlah kebetulan kita dapat daging elok pula, akhirnya kita rasa tak apa ni untuk akulah, jiran tak apalah, dia tak ambil korban, bagilah sikit, tapi banyak untuk kita. Jadi kita kena fikir balik sekejap. Sebab kita tak pernah mati pun kalau tak makan daging. Banyak kedai daging boleh beli esok lusa kan. Banyak kedai daging lain kita boleh beli, walaupun tu bukan daging korban, tapi dia still daging. Ini muasabah yang kita nak kena fikir. Dan kita refer ayat 9 surah Al-Hasyr. Bagaimana nak jadi orang yang betul-betul ada jiwa korban. Dan saya nak buat ulangan, nama postmortem tuan-tuan, benda yang sama kita akan ulang bagi kita betul-betul hadam benda ni, biar kita boleh adapt betul-betul benda ni, kita absorb betul-betul. Macam mana nak happy untuk serve, supaya kita tak rasa berkira sangat bila buat apa-apa. Kita tak nak jadi macam Qabil yang berkira tu bila Allah perintahkan dia untuk berkorban. Habil yang tak berkira, dia bagi yang paling high quality yang dia ada. Qabil yang jenis berkira, dia bagi yang paling yang tak elok, dia bagi orang untuk korban dia untuk dipersembahkan. So kita belajar daripada situ. Dan kita belajar bukan sekadar daripada Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Kita belajar pula daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mereka itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat yang duduk dekat Madinah, Allah rekodkan karakter mereka menerusi ayat 9 surah Al-Hasyr juzuk yang ke-28. Ada 3 personality orang Ansar, iaitu orang yang duduk dekat Madinah, dan mereka mendapat gelaran Ansar, orang yang suka tolong orang. Dan peristiwa ini adalah hasil daripada kisah penghijrahan Nabi dan para sahabat daripada Mekah menuju Madinah. Penghijrahan, bukan pelarian. Sekali lagi saya tegaskan, penghijrahan, bukan pelarian. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 3 personality orang Ansar supaya kita jadi happy bila kita serve, tuan-tuan. Bila kita buat korban ke, bila kita buat apa-apa kerja ke, sama ada pekerjaan yang dibayar gaji ke, atau pekerjaan yang bersifat community, charity ke apa ke, dan kita jadi happy untuk buat, kita jadi berbaloi kita punya letih tu. Jom kita belajar daripada orang Ansar, ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr.
Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. 3 personality orang Ansar. Yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Bila dia dengar orang Mekah nak pergi ke Madinah, dia excited. Yuhibbun, dia sangat happy. Bermaksud apa yang kita nak belajar, tuan-tuan, kita nampak di pintu kebaikan, kita rasa tak sabar nak buat. Kita dengar ni, oh nak raya korban, oh aku nak masuk korban. Dia rasa happy nak masuk, walaupun dia tahu ni duit dia akan habis. Orang Ansar, dia bukan tak tahu rumah dia yang selama ni sekangkang kera tu, yang duduk 3-4 orang pun dah penuh. Tiba-tiba ada pula orang Muhajirin nak tumpang masuk yang tak tahu berapa hari ni. Tapi dia boleh happy, dia tahu dah dia akan suffer, tapi dia happy untuk serve. Tu. Kita tahu ni akan habis RM700 ni nak buat korban ni, tapi tak boleh jadi ni. Excited nak ambil korban. Excited. So kita dah ambil korban, boleh start plan untuk saving next year punya korban. Dan saya cabar, tuan-tuan, next year kita bukan ambil bahagian-bahagian lagi dah. Satu nama untuk seekor binatang. Atas level masing-masing lah. Siapa yang sanggup ambil level nombor 4, seekor binatang juga. Tapi kambing, goat, atau level nombor 3, biri-biri, atau level nombor 2, lembu seekor. Level nombor 1 adalah unta. Dan kita happy untuk buat benda tu, ya? Kita happy, kita kena rasa kita happy. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar, orang Madinah, dia dengar orang Mekah nak datang ke tempat dia di Madinah, dia tak ada terfikir, aduh habislah beras, habislah gandum, habislah rumah, tak cukup bilik ni habis. Oh senang susah-susah kita duduk sini tenang-tenang aman-aman, tiba nak kena layan pula orang Mekah. Orang Ansar tak pernah fikir yang tu. Yang dipikir dia excited. Dia tahu dia ada peluang untuk tolong orang. Dia ada peluang untuk buat baik, dan dia willing untuk buat. Dan biasanya orang yang willing untuk buat ni, biasanya dia ada preparation tu je. Maknanya orang yang nak korban, dia ada preparation, of course. Dia mesti akan ada preparation. Dia yang kes tiba-tiba saya tak buat kot. Sebab apa tak buat tu? Sebab kes dia tak prepare untuk tu, dia prepare untuk lain. Dia prepare duit ni nak untuk cuti sekolah hujung tahun nanti, nak cuti. Dia dah prepare dah, tiket flight dah beli siap-siap, lepas tu apa expenses yang dia nak habiskan untuk nak berjalan pergi pulau. Dia dah plan untuk lain, dan dia happy untuk tu. Dia unhappy yang untuk korban. Ini contoh lah, ya. Saya kait ke korban lah, tak kait ke benda lain lah, tuan-tuan, ya. Sebab kita tengah panas-panas, daging korban pun ada, belum keluar lagi daripada perut tu, kita kait ke situ sudahlah. So yuhibbuna man hajara ilaihim. Bagi orang yang kesan daripada berkorban ini, dia rasa happy untuk buat. Okey, sebagaimana happynya, seronoknya orang Ansar menanti kedatangan, bukan sekadar menanti Rasulullah nak datang. Sebab yang duduk rumah dia bukan Rasulullah, walaupun bila ketika Nabi datang semua berebut nak ajak Nabi masuk rumah. Akhirnya Nabi menyerahkan urusan itu kepada unta Nabi untuk berjalan. Di mana dia berhenti, di situlah aku akan tinggal, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu somewhere area bucu kiri Masjid Nabi, area Kubah Hijau itulah, itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Somewhere area situ, maknanya on the way nak ke kuburan Baqi' tu. Itu rumah Abu Ayyub. Ya, walaupun para sahabat semua excited supaya Nabi duduk di rumah dia, tapi nak katanya para sahabat yang lain pun excited untuk mana-mana sahabat masuk rumah masing-masing. Kan pilih. Malah mereka tak memilih pun, nak pilih kaya-kaya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman, yang jutawan-jutawan korporat je. Kan, mana tahu nanti boleh bincang-bincang lah rumah, dapat projek Mekah. Tak ada. Sebab yang datang tu walaupun kaya, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman, ataupun korporat Mekah, tapi mereka datang semua selai sepinggang. Tak ada datang bawa projek, tak ada datang bawa credit card, bawa account bank, tak ada macam kita sekarang. Kalau kita migrate pergi mana-mana pun, kita bawa dengan segala apa aset yang kita ada. Sayyidina Osman bin Affan, dia meminjam duit orang Ansar untuk memulakan bisnes kecil-kecilan di pasar Madinah, sehingga akhirnya dia menguasai pasar Madinah. Tuan-tuan puan sekalian, kita happy untuk serve. So impact daripada korban, siapa yang dah buat korban hari ni, walaupun dia ambil daging sikit,
tapi dia happy, lagi banyak bagi orang dia jadi happy. Ini kesan korban. Tapi kalau dibagi orang dia rasa, aduh, cukup tak untuk aku ni cukup ke tak, aduh, tiba dia tengok, alamak, daging lemak banyak ni, aduh, seronok lah orang lain dapat. Mana dia belum happy lagi. Dan dia tak fikir yang dia loss berapa, RM700 atau seekor lembu dia ambil tu, dia tak fikir berapa dia habis, dia tak fikir. Okey, dia jadi seronok, dia excited. Tu nombor satu, impact yang kita nak daripada ambil korban. Nombor dua, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Personality atau karakter orang Madinah yang mendapat gelaran Ansar, selepas dia support, selepas dia bantu, selepas dia serve, dia layan orang Mekah, la yajiduna fi sudurihim, tak ada langsung dalam hatinya, dalam dadanya, hajatan, mahukan sesuatu, hajat-hajat tertentu, personal interest, kepentingan peribadi. Dia tak terfikir langsung apa yang dia dapat setelah apa yang dia beri. Itu nombor dua. Kalau aku tolong Abdul Rahman bin Auf ni, apa aku dapat Kalau aku bantu Sayyidina Osman bin Affan, malah tahu dapat projek Clock Tower ke dekat Mekah, dia tak fikir pun yang tu. Okey, dia tak fikir langsung. So kita buat korban pun sama juga, kita tak fikir apa aku dapat. Nama dapat, tak ada. Orang puji, tak ada. Tapi apa yang kita fikir? Yang kita fikir rezeki Tuhan bagi kita banyak. Berkiranya saya, kalau saya rezeki Tuhan bagi tahun ni, tiba-tiba saya buat alasan tahun lepas saya dapat korban. Tahun lepas itu adalah tahun lepas punya rezeki. Yang tahun ni Tuhan bagi rezeki lain. PKP Ustaz tahun ni, saya dapat berita ramai orang PKP yang income-nya naik. Walaupun tidak dinafikan, ada yang income-nya tak ada, yang kehilangan kerja, ada. Tapi ada yang kehilangan kerja dan dia ada mindset yang bersih, dia cari kerja lain. Walaupun part time kerjanya time PKP, dia dapat gaji yang lebih tinggi daripada gaji asal dia. Yang dia kehilangan kerja tu, di atas personal lah tuan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu kaum, melainkan diri dia sendiri yang akan mengubahnya, mindset setting dia. Semua tu muslimin yang dirahmati Allah. So lepas dia buat suatu kebaikan, impact daripada korban, lepas dia buat sesuatu, dia tak fikir apa dia dapat. Maknanya dia ambil bahagian, dia tak fikir daging apa yang dia nak. Dia tak demand nak batang pinang, nak daging rimau menangis, nak itu, nak daging peha, tak ada. Nak ekor, tak ada. Penyembelih pula dia tak fikir saya nak ni, saya tak ada. Pelapah pula dia tak fikir aku dah terdetik melapah, takkan aku tak dapat banyak ni. Tak apa. La yajiduna fi sudurihim, tak fikir pun apa dapat setelah apa yang diberi. So kita nak belajar jadi orang Ansar. Apa saja dalam kehidupan kita, isteri buat apa-apa, jangan fikir apa suami kena balas. Suami buat apa-apa, jangan fikir apa isteri kena balas. Bapa bila buat dah macam-macam nafkah bagi dekat anak, apa anak kena bagi. Sebab kalau kita fikir tuan-tuan, apa orang kena balas, apa orang kena bagi, hidup kita takkan tenang. Sebab untuk hak kita dipenuhi bukan senang. Tambah pula setiap orang ada kepentingan peribadi, ada hak yang perlu dipenuhi. Maka semua orang kalau mementingkan hak, kalau semua di kalangan kita yang datang pada malam ini mementingkan kepentingan peribadi, maka kita semua akan stres, kita semua akan tidak happy. Tapi kalau kita semua mengutamakan peranan, apa yang aku boleh beri kepada orang, dan akhirnya bila semua orang dapat apa yang dia nak, tak pasal-pasal kita juga akan dapat apa yang kita nak. Itu penting, ada personality. Nombor dua. Saya berhenti sekejap. Lepas azan saya nak sambung sikit personality nombor tiga, dan kita boleh terus dengan solat Isya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah shiratal qa'imah Muhammadil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa basul maqam mahmudil ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi dengan sebab kita mendoakan Nabi, wasilah selepas azan. Mudah-mudahan insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, personality yang kedua adalah kita tidak berkira dan tidak memikirkan apa kita dapat setelah apa yang kita buat, setelah apa yang kita beri. Jangan fikir. Semua orang kena fikir apa dia boleh beri, nanti insya-Allah semua orang akan dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Apabila semua orang sudah berperanan, nanti semua orang akan dapat hasil daripada peranan orang lain secara tidak langsung. Hak kita akan dipenuhi. What you give, you get back. What you give, you get more.
Dan yang ketiga, muslimin dan muslimat sekalian, ini barangkali kemuncak bagi orang yang dah biasa buat baik, biasa tolong orang. Kemuncaknya adalah yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Personality yang ketiga orang Ansar yang kita kena ambil inspirasi adalah orang Ansar itu mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sangat-sangat memerlukan. Kita tanya sekejap diri kita, saya tolong orang, adakah saya terkesan dengan saya tolong tu? Mungkin kita ada banyak lagi lebihan harta seumpamanya, maka kita tidak terkesan, okey? Tapi ada mungkin dalam kehidupan kita ada satu masa yang kita tolong orang sehingga memberi kesan kepada kita yang kita akhirnya tak cukup dengan sebab kita tolong. Itu kemuncak bagi orang yang dah biasa menolong orang sampai dia sanggup susah demi orang lain. Tak apa, bagi orang dulu. Tak apa, saya tahulah saya nak buat macam mana. Sampai begitulah orang Ansar, sehingga ada yang tidak ada rumah demi memberi rumah pada orang lain. Seorang isteri yang sanggup susah demi rehatnya suaminya, walaupun masing-masing letih balik kerja petang. Suami letih, isteri letih, tapi isteri kena buat kerja rumah, suami boleh rehat. Isteri rasa dia pun nak rehat, tapi tak apalah, biar suami aku rehat, aku buat. Itu orang Ansar. Dan suami yang rehat dalam keadaan melihat isterinya keletihan dan dia boleh rehat walaupun dua-dua letih, kerja sama-sama, jam sama-sama atas jalan raya, dia boleh biarkan isterinya letih, maka dia bukan orang Ansar. Dia bukan orang Ansar, dia bukan orang yang ada personality korban, personality mujahadah, dia bukan macam tu. So bila isteri tengok suami letih, walaupun dua-dua letih, tak apalah, biar dia letih, aku tetap kena buat benda lain. Suami pula bila dia letih tempat berehat, tapi dia tengok isterinya kelang kabut buat, dia tak sampai hati, maka dia pun bantu mana yang dia boleh bantu. Dua-dua Ansar. Islam itu tertegak, Islam itu merebak 2/3 dunia kerana personality ini, tuan-tuan, yang tidak memikirkan hak tapi mengutamakan peranan. Kita tidak mencari salah, tidak mencari kekurangan, tidak mengambil kesempatan, tapi kita sentiasa memberi apa yang kita miliki demi kepentingan orang lain, kemudahan orang lain, kesenangan orang lain, dan itulah yang akan memberikan kebahagiaan, bukan untuk orang lain semata-mata, malah bahagia untuk kita. Itulah arti hidup dengan memberi. Itulah bernilainya diri kita dengan kita boleh memberi pada orang lain, dan itulah yang akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan pada diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di penghujung ayat 9 surah Al-Hasyr Allah sebut, wa may yuqashuha nafsih, barang siapa yang berkira-kira, atau istilah yang lebih keras iaitu bakhil, kedekut. Wa may yuqashuha nafsih, barang siapa yang membuang sifat kira-kira ni, yang membuang, yang mengelakkan dirinya daripada bakhil, daripada kedekut, daripada pentingkan diri sendiri, dia buang semua perangai ini, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang betul-betul berjaya. Okey, so, siapa yang mengutamakan kepentingan peribadi, mengutamakan diri sendiri semata-mata, mengabaikan orang lain, tapi jangan sampai pula mengutamakan orang lain sehingga mengabaikan diri sendiri, family sendiri. Bukanlah artinya mengabaikan. Dia ada beza antara mengutamakan orang dan mengabaikan, ada beza. So kita nak cari jalan bagaimana nak berjaya, serve, berikan peranan, berikan hak orang lain, insya-Allah kita akan berjaya. Dan ayat yang ke-10, tuan-tuan, yang juga kita boleh belajar postmortem daripada korban ini adalah Allah menyatakan menerusi ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, iaitu buang sifat jealousy, buang sifat dengki. Bila tengok ada orang buat lebih daripada dia, ada orang dapat lebih daripada dia, dia akan minta ampun dengan Allah, malah dia akan minta supaya Allah terus berikan lebih pada orang tu, dan dia nak jadi macam orang tu. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka, berarti orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang yang lewat masuk Islam, sebab orang Madinah, orang Ansar di antara orang terawal masuk Islam. Jadi orang-orang yang terkemudian masuk Islam, bila dia baca sejarah, dia kenal orang-orang awal masuk Islam, dan dia kenal orang-orang Ansar ni macam mana, akhirnya mereka kata apa? Mereka mengangkat tangan dan mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman.
Dan arti kata bukan sekadar iman lah, mana kita tengok hari ini sesiapa saja mendahului kita dalam perspektif ibadat, perspektif kerjaya, perspektif ekonomi, perspektif apa, orang lebih pada kita. Kita doakan terus orang tu. Dan dalam doa itu diselitkan apa yang orang muhajirin dan orang-orang yang terkemudian beriman itu dia doa. Dia kata apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan dalam hati kami, perasaan kami, hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman yang lebih daripada kami itu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat. Muslimin, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada ayat 10? Orang yang lewat masuk Islam, dia kenal orang yang awal masuk Islam, susah payah mereka demi Islam, maka mereka respect orang tu, malah mereka selitkan doa untuk mereka. Dan kita pada hari ini yang tengok ada orang yang berjaya lebih daripada kita, yang ibadat lebih daripada kita, kita doakan mereka, supaya dengan doa itulah kita boleh mengikut jejak langkah mereka dan kita boleh merendah diri apabila berhadapan dengan mereka, malah kita tidak ada perasaan hasad, dendam atau perkara yang ingin menjatuhkan mereka. Yang kita ada adalah ghibtah, iaitu cemburu supaya kita boleh mencapai sebagaimana yang dicapai oleh mereka, dan kita akan cari jalan sebagaimana jalan mereka supaya kita boleh sama-sama masuk syurga bersama dengan mereka. Muslimin dan muslimat sekalian, itu sahaja untuk malam ni sebagai postmortem korban tahun 2020. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang tersembunyi di sebalik korban kita dalam norma baru, dan seumpamanya mudah-mudahan korban tahun ini bukan korban yang terakhir kita. So kita dah start plan untuk korban next year yang lebih baik daripada tahun ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.